Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua orang. Kami, Kumpulan 2 ingin membentangkan dan membahaskan berkenaan Stop Asian Hate Movement. Sebelum itu, eloklah saya dan rakan-rakan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Akmal bin Awang Helayas Muhammad Nur, merupakan pelajar daripada Bachelor Pentadbiran Perniagaan, nombor matrik 205598. Seterusnya, saya mempersilakan May. Nama saya Yap Mei Chin, pelajar Bachelor Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian nombor matriks 205430. Saya Farah Iliana binti Abdul Jalil dari Bachelor Pentadbiran Perniagaan, nombor matriks 208914. Saya Lim Ming Jie dari Bachelor Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian nombor matrik 205174. Nama saya Adeline Liu Mei Ping dan saya merupakan pelajar Bachelor Pentadbiran Perniagaan. Nombor matrik saya ialah 205491. Dan saya Nurhaniza binti Haya dari pelajar Sains Komputer Rangkaian dengan kepujian bernombor matrik 196995. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana telah memperkenalkan diri anda. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mempersilakan Yingji untuk meneruskan pembentangan yang pertama, iaitu berkenaan pengenalan tentang topik kita pada hari ini. Dipersilakan. Tahukah anda tentang Stop Asian Hate Movement? Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan memberi sedikit sebanyak pemahaman dan maksud tentang topik Stop Asian Hate Movement. Stop Asian Hate Movement merupakan satu perhimpunan untuk memulakan pergerakan anti keganasan orang Asia di Amerika Syarikat. Ia juga adalah sebahagian daripada pergolakan perkauman pada tahun 2020 hingga 2021 dan aktivisme di Asia Amerika. Stop Asian Hate Movement ini bermula sejak 16 Mac 2021 hinggalah sekarang. Ia berlokasi di banyak tempat di Amerika Syarikat seperti Alabama dan California. Selain daripada Amerika Syarikat, negara lain yang memulakan pergerakan Stop Asian Hate adalah seperti Kanada dan Taiwan. Matlamat Stop Asian Hate Movement ini adalah untuk mengurangkan perasaan benci akan orang Asia Amerika. Setiap kejadian yang berlaku mestilah ada sebabnya. Stop Asian Hate Movement dimulakan disebabkan penembakan Atlanta Spa 2021. Pada 16 Mac 2021, seorang orang putih Amerika yang bernama Robert Aaron Long yang berumur 21 tahun telah menembak mati 8 orang di spa bandar Atlanta dan 6 daripada 8 orang tersebut merupakan wanita ASEAN. Menurut polis, penembak itu menyatakan sebab dia berkelakuan sebegini adalah kerana berlakunya konflik kepercayaan agama. Bukan itu saja. Unsur perkauman berkaitan pandemik COVID-19 turut menjadi penyebab permulaan Stop Asian Hate Movement. Pandemik COVID-19 yang asal dilaporkan di Wuhan, negara China, telah menunjukkan peningkatan bilangan rasis terhadap ASEAN dan ASEAN Amerika. Seterusnya, berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pew Research Center, statistik menunjukkan 8 daripada 10 orang ASEAN Amerika mengatakan keganasan di Amerika Syarikat semakin meningkat. Sebanyak separuh daripada mereka mengalami kejadian yang berkait secara langsung dengan kaum dan etnik mereka sejak pandemik COVID-19 bermula. Terdapat 5 objektif
yang ingin kami capai dalam pembentangan topik Stop Asian Hate Movement ini. Yang pertama, mengenali dan memahami tentang Stop Asian Hate Movement. Yang kedua, mengenal pasti contoh peristiwa berkaitan perasaan dan kelakuan benci akan orang Asia Amerika. Yang ketiga, mengkaji punca yang menyebabkan kewujudan Stop Asian Hate Movement. Yang keempat, menghuraikan kesan perasaan anti-ASEAN terhadap berbagai pihak. Yang terakhir, menyatakan langkah yang perlu diambil sekiranya berhadapan dengan situasi ASEAN Hate dan modus operandi untuk memberi sokongan kepada orang Asia. Katakan tidak kepada ASEAN Hate. Di sini saya akan mengongsikan kepada anda contoh-contoh peristiwa yang telah pun berlaku di persekitaran kita. Antara contoh-contoh peristiwa yang saya bawakan kepada anda adalah anti-Asia cuba provokasi pemilik kedai. Peristiwa yang kedua adalah rider daripada Asia diserang oleh individu asing. Yang ketiga merupakan kehidupan gadis Asia di Jerman. Jadi, untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa yang saya bawakan kepada anda ini, marilah sama-sama kita melihat ataupun menelusuri satu persatu peristiwa ini. Peristiwa pertama menunjukkan orang anti-Asia cuba provokasi pemilik kedai. Peristiwa ini berlaku di Ireland di mana seorang individu ataupun lelaki anti-Asia bertindak memasuki kedai terbabit dan beliau cuba membuli ataupun cuba membuat provokasi kepada pemilik kedai tersebut. Akibatnya, pemilik kedai itu yang merupakan golongan ataupun orang daripada Asia marah dengan tindakannya dan bertindak untuk menghalau dia keluar daripada kedai tersebut. Jadi, kita sama-sama menyaksikan apa kesudahan peristiwa ini. Want it? You want it? You want it? You want it? You want it? Come on. Come on. Watch out, watch out. Keep your distance. Keep your distance. You keep saying that much shit. This is my, You keep hitting me. this is my job. He keeps kicking me. Out. Get out of my job. Keep kicking me. I'm gonna run your fucking fist. Go on, do it. Tell you, put your fist through that big wall. Do it. Do it. He's gone. He's gone. He's gone. Yeah. He's great, don't move him. Fucking two of you. Are you okay, London? Ibarat mencari nahas sendiri. Siapa yang tahu kan? Jadi, janganlah cuba melakukan provokasi terhadap orang Asia. Dan kerana tindakan ini merupakan contoh kebiadaban tindakan mereka terhadap golongan Asia. Kita beralih kepada video yang kedua. Peristiwa yang kedua memaparkan kisah tentang seorang rider daripada Asia diserang oleh individu asing. Individu asing ini menaiki kereta Toyota dan melanggar motosikal yang dipandu oleh rider terbabit, dan selepas melanggar, individu asing itu mengambil barang ataupun kotak parcel yang berada di tangan rider terbabit dan mencurinya. Difahamkan, peristiwa ini berlaku di San Francisco pada pukul 2 petang iaitu pada hari Khamis. Dan rider ini merupakan orang Asia iaitu di negara Vietnam. Maksudnya dia orang Vietnam lah. Jadi
kita sama-sama menyaksikan bagaimana peristiwa ini berlaku. You know, you can't just like fucking attack each other. Saya tidak mahu meng-highlightkan situasi individu asing itu jatuh daripada keretanya. Tapi saya ingin meng-highlightkan poin yang penting adalah mengapa individu asing tersebut melanggar rider terbabit dan mencuri barang daripada rider tersebut. Adakah ini menunjukkan protes ataupun ketidakpuasan hati kepada golongan Asia? Siapa yang tahu? Jadi, kita beralih ke peristiwa yang ketiga, iaitu peristiwa yang terakhir yang saya dapat tunjukkan kepada anda semua. Peristiwa yang terakhir ini yang saya dapat kongsikan kepada anda pada waktu petang ini merupakan peristiwa kehidupan gadis Asia di Jerman. Peristiwa ini menunjukkan sepanjang wanita berasal daripada Korea ini berada di Jerman, beliau telah diganggu ataupun mungkin dikatakan ditindas oleh orang-orang Jerman di sekitarnya. Jadi kita lihat bagaimana situasi yang dialami oleh wanita Korea ini. This Asian live streamer exposes how rude people can get. She almost hit me, right? You are about to see a video that almost made me cry. Here she live streams in a bar and it's just so sad to see. Hi! Don't do it! Don't do it! And it wasn't just one guy. Only seconds later another man came. Not only is he very rude, but also he totally invades her physical space. A lot of people watching you. They will attack you. Be nice, Tuna. I love German people, okay? Be nice. If you ask me, this South Korean live streamer deserves a medal for the way she reacts to it. But it was in this moment that I almost cried. It's her face. She clearly experiences this way too often, with way too many people being rude to her. Jika kita dapat melihat video ringkas ini memaparkan seorang ataupun orang di kelilinginya memperli susuk badan ataupun rupa paras yang ada pada dirinya. Bukanlah kata dia ni tidak cantik. Beliau ada rupa, tapi apa yang dibeli ataupun dihina oleh orang barat ini merupakan mata orang Asia tersebabit. Dan adakah patut wanita ini dilayan sebegini rupa? Jadi saya akan meneruskan video ini. What are you talking about? Where are you from? South Korea. No one deserves to be walking on the streets and feel like anyone can disrespect them, like so many people can be rude to them. By now you see that for this whole video I haven't used the R word, instead I called it rude.
And it's to prove my point. This may be a controversial statement, but it's almost as if the R word isn't reserved for Asian people. Because the way this Asian woman from South Korea is treated is an everyday life in London, Germany, and all around the world. But if we ever hear the R word being used, it is almost never about the way Asian people are being treated. And that needs to change. Hello. Hello. Very good girl. Welcome to Germany. I'm sorry about my German compatriots. I feel sorry. She's very good and come please to Germany. German people are so kind, you know. Can I get Yes, of course. Let's come together to make sure that most of us are like this man and not like this one. Please share this video to support this amazing, polite, kind woman. Be nice, Luna. I love German people, okay? Be nice. German people are so Apa yang telah saya tunjukkan kepada anda sebentar saja tadi merupakan 3 peristiwa yang telah saya selidik sendiri. Dan antara 3 peristiwa ini hanyalah mungkin 1% apa yang telah dialami oleh golongan Asia. Ini merupakan contoh peristiwa untuk membuka mata anda semua. Anda mungkin ingin mengetahui punca mengapa peristiwa-peristiwa seperti ini yang menyebabkan ketidakadilan kepada orang Asia dilayan seperti ini. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, saya serahkan kepada Mei Chin untuk membentangkan tentang mengapa punca berlakunya peristiwa-peristiwa seperti ini. Sekarang kita akan membentangkan tentang punca kewujudan Stop ASEAN Hate Movement. Sebelum itu, mari kita saksikan 2 video. Yang pertama adalah berkaitan tentang penempakan Spa Alanta 2021. Authorities in Cherokee County were called to Young's Asian Massage. There they found 5 people with gunshot wounds. 2 were pronounced dead at the scene. The other 3 were transported to hospital, where 2 died. The deceased were 2 women of Asian descent, a white woman and a white man, according to the local sheriff's department. Around an hour later, police in Atlanta responded to a reported robbery at the Gold Massage Beauty Spa on Piedmont Road and found 3 people dead. While there, police received another call of shots fired directly across the street at the Aromatherapy Spa, where they found 1 person dead. According to Atlanta's police chief, the 4 victims there were female and Asian. Daripada insiden penempakan Spa Alanta ini, terdapat 8 orang mangsa yang meninggal dunia, antaranya 6 adalah orang ASEAN Amerika. Terusnya, video adalah berkaitan tentang virus COVID-19 yang dikesan di Wuhan, China. Thank you very much. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John. Yes. I have great love for all of the people from our country. But as you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. John, please. Dalam ucapan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, beliau mengatakan bahawa virus COVID-19 adalah berasal dari Wuhan, China. Ia telah menyebabkan rakyat di Amerika Syarikat memingkirkan orang ASEAN Amerika. Seperti contoh, mereka akan menghina orang ASEAN Amerika dengan memanggil mereka bad eater dan sebagainya. Secara konklusinya, punca kewujudan movement ini terdiri daripada 2 punca utama, iaitu penempakan Spa Alanta 2021 dan virus COVID-19 yang dikesan di Wuhan, China. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kemudian ialah kesan isu dan insiden Stop Asian Hate yang boleh dibagi kepada 2, iaitu kepada komuniti Asian dan juga kepada komuniti kaum setempat. Yang pertama ni adalah kepada komuniti Asian. Isu pertama kesan kepada komuniti Asian ialah mereka menjadi lebih berhati-hati oleh kerana terdapat stereotip
yang dikaitkan dengan orang Asia ketika mereka melakukan aktiviti harian membeli belah ataupun keluar menaiki kenderaan awam kerana mereka dianggap sebagai orang asing yang kekal selama-lamanya walaupun berada di negara mereka dilahirkan ataupun sebagai stereotip pembawa virus yang boleh menyebabkan kematian iaitu COVID-19. Yang keduanya, mereka meningkatkan kesedaran orang ramai di media sosial untuk memberikan penerangan kepada isu dan insiden yang berlaku. Contohnya selebriti Hollywood yang menunjukkan solidariti ialah Awkwafina, Lucy Liu, Sandra Oh, Olivia Munn, Ken Jeong, mereka Prabha Gurun dan Yoon An, model Mona Matsuoka dan Suju Park. Dan di sebelah ini adalah video Instagram Ashley Park iaitu pemenang anugerah bagi drama Emily di Paris selepas berlakunya serangan di Georgia, Amerika Syarikat. Dan yang ketiga ialah mereka sebagai komuniti Asian American juga meminta penggumpal undang-undang untuk mengurangkan perasaan retorik terhadap diskriminasi yang diterima oleh penduduk Asia di Amerika. Yang keempat ialah mereka wanita yang diserang di San Francisco mengumpul wang yang diderma daripada orang yang menderma sebanyak 1 juta dan menggunakan wang tersebut untuk komuniti Asian American untuk memerangi isu pergauman dan membantu peniaga-peniaga kecil di sana. Yang kedua ialah kesan kepada komuniti kaum setempat pula ialah mereka menyokong dan melindungi komuniti kaum masing-masing daripada penduduk kaum majoriti di sana seperti orang kulit putih daripada daripada diskriminasi oleh mereka, dan juga mereka disarankan untuk menderma di saluran yang betul kesan daripada suara komuniti Asian yang mereka amplify di media sosial dan juga di berita. Dan juga akhir sekali mereka menguatkan suara komuniti yang tertindas dengan bersama-sama menunjukkan tanda solidariti sepertinya turun ke jalan di New York, Atlanta, Pittsburgh, Washington dan Montreal di Kanada untuk mengkritik kerajaan mereka supaya melindungi kaum minoriti di setempat negara mereka. Sekarang kita akan membincangkan tentang langkah yang terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, langkah yang perlu diambil sekiranya berhadapan dengan situasi Asian hate, dan yang kedua ialah modus operandi untuk memberi sokongan kepada orang Asia. Antara langkah yang perlu diambil sekiranya berhadapan dengan situasi Asian hate ialah mengutamakan keselamatan diri terlebih dahulu. Sekiranya keadaan selamat, aktiviti mendokumentasi serangan bolehlah dilakukan. Sebaliknya, sekiranya keadaan tidak selamat dan membahayakan, tinggalkanlah tempat kejadian itu dengan segera. Selepas meninggalkan tempat kejadian, pertimbangkan cara untuk melaporkan kejadian tersebut, sama ada dengan menghubungi polis ataupun membuat laporan di laman web Stop AAPI Hate. AAPI Hate ini bermaksud Asian American and Pacific Islanders. Modus operandi untuk memberi sokongan kepada orang Asia ialah dengan menderma kepada organisasi yang bertanggungjawab seperti GoFundMe Charity dan Asian Americans Advancing Justice, iaitu yang nama singkatnya ialah AAJC. AAJC merupakan organisasi undang-undang yang ditubuhkan untuk menjaga hak asasi orang Asia. Selain itu, kita juga boleh memberi sokongan kepada orang Asia dengan mengkaji sejarah diskriminasi orang Asia di Amerika. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat banyak buku di pasaran yang dikarang oleh Asian American dan dapat membantu orang Asia. Salah satu contohnya ialah buku yang dikarang oleh Charles Yu yang berjudul Interior Chinatown. Buku ini mengulaskan kegelapan mengenai perkauman dan perwakilan Asia Amerika. Melalui
kajian etnik dan memahami sumber perkauman, kita akan lebih memahami dan empati kepada orang Asia dan akan lebih memberi sokongan kepada mereka yang sedang menghadapi diskriminasi dan keganasan. Dan yang terakhir ialah memberi sokongan kepada perniagaan yang dimiliki oleh orang Asia. Beberapa perniagaan di Chinatown di seluruh negara melaporkan kehilangan punca pendapatan sebanyak 80% pada tahun lepas akibat salah faham coronavirus yang berkaitan dengan orang Asia. Oleh itu, perniagaan milik orang Asia amat memerlukan sokongan masyarakat dari segi sumbangan dana tempatan seperti Welcome to China yang menawarkan bantuan kewangan kepada perniagaan yang terjejas. Sokongan yang diberikan amat bermakna kerana boleh membantu mereka untuk meneruskan kehidupan walaupun menghadapi diskriminasi Asian hate. Itu sahaja daripada saya. Seperti mana yang kita tahu, Asian hate merupakan satu keganasan yang tidak baik terhadap masyarakat Asian. Hal ini kerana ia telah memberi kesan yang negatif terhadap setiap individu dalam masyarakat Asian. Dengan adanya gerakan Stop Asian Hate, kita semua dapat bekerjasama tanpa rasa takut atau segan dalam menangani masalah Asian hate. Gerakan Stop Asian Hate ini dapat menyebarkan kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat melalui sosial media dan perhimpunan-perhimpunan. Hal ini dapat kita bersama-sama membangkang diskriminasi masyarakat sekeliling terhadap komuniti orang Asia dan juga kita dapat mengekalkan hak asasi komuniti orang Asia sebagai penduduk di sesuatu tempat. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.